السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, mukminin, mukminat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pertama, kita bersyukur kerana dengan izin, inayah, pertolongan daripada Allah, kita dapat hadir pada malam ini, duduk mendengar dan memohon doa supaya Allah Azza wa Jal memberikan ilmu yang bermanfaat untuk saya dan tuan-tuan. Sedar ataupun tidak, kita sudah berada di penghujung bulan Zulqa'dah. Besok seluruh negara akan melihat anak bulan Zulhijjah, termasuk Perlis, yang mana program ini akan berlangsung di Masjid Al-Husain, Kuala Perlis. Sedar ataupun tidak, itu menandakan kita sudah berada di penghujung tahun takwim kalender Islam. Artinya bulan yang akan kita masuk pada esok hari, apabila muazzin melaungkan azan maghrib besok pada hari Ahad, maka bermulalah apa yang dikatakan dengan 1 Zulhijjah. Maka bagi mereka yang mempunyai hajat, niat, keinginan, man arada untuk dia melakukan ibadah kurban, maka bermulalah pantang larang. Manakala jamaah hujjaj, umat Islam yang sekarang ini berkumpul di tanah suci kota Mekah dan sebahagiannya di Madinah, menghitung hari untuk melalui ibadat yang paling besar di dalam hidup seorang Muslim, bagi melengkapkan rukun yang paling akhir, iaitu menunaikan haji. Dan Zulhijjah adalah bulan yang terakhir di dalam kiraan takwim Islam, hijrah. Artinya tuan-tuan, kita akan masuk tahun yang baru, hijrah yang baru, 1445 hijrah. Ia menandakan bahawa masa itu bergerak. Suka ataupun tidak, umur dan usia semakin meningkat
dan semakin menghampiri penghujung kehidupan. Sebab itu kita bersyukur sangat kepada Allah. Dalam usia yang meningkat ini, Tuhan merezekikan istiqamah di atas jalan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian saudara, sebahagian kaum muslimin, jamaah kita yang telah mungkin pergi meninggalkan kita, sebahagiannya, dan sebahagiannya telah diuji dengan sakit. Ramai pada jemaah kita ni mati, dan ramai juga yang sakit. Kita doakan Tuhan memberikan pengakhiran yang baik. Dan tuan-tuan doa, ada jamaah kita yang sakit, antaranya yang kerap menghadiri kelas dan kuliah. Mudah-mudahan Tuhan mengambil kira kebaikan, istiqamah. Tuan-tuan mungkin kenal cikgu desa yang telah disahkan kanser hati, yang sekarang berada di hospital, Tuanku Fauzia. Seorang yang saleh, istiqamah, menghadiri kelas dan kuliah. Allah menguji di hujung-hujung usia. Demikian manusia. Doa tuan-tuan. Apabila tuan-tuan sampai di hujung-hujung usia, tuan-tuan berada di atas jalan yang lurus, jalan yang Tuhan redha. Entahkan dia atau saya, barangkali sebahagian kita menjangkakan dia pergi dulu. Tetapi ajal telah ditulis. Barangkali sebahagian kita menghadap Tuhan sebelum beliau. Doa tuan-tuan. Perasaan malas, letih, penat untuk kita berada di atas istiqamah ini suatu benda yang memang dilalui oleh setiap manusia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi SAW sebut, hati ini seperti bulu burung. Hati-hati kita ni seperti bulu burung. Rishah yang ditiup oleh rih bifalah. Nabi kata, kamu bayangkan bulu yang berada di suatu kawasan yang kosong, tanah gersang, bifalatin minal ard. Angin tolak kiri, dia pergi kiri. Angin tolak kanan, dia pergi kanan. Cepat dia berubah dan bertukar. Nabi nak bagi tahu apa? Di kalangan syurah hadis, di kalangan pensyarah hadis ni, mereka menghuraikan hadis ni, nak menunjukkan hati manusia itu begitu cepat dan mudah untuk dia berubah dan bertukar. Tak ada jaminan untuk saya dan tuan-tuan istiqamah. Dan kita menyaksikan sebahagian daripada jamaah, sebahagian daripada kawan-kawan kita telah futur sebelum masa, telah tergelincir sebelum masa, telah terkeluar daripada jalan yang lurus ini sebelum daripada kematiannya. Ramai. Sebab itu, selepas daripada salat, kita doa, ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Istiqamah, supaya Tuhan teguhkan, tetapkan, kukuhkan apapun yang berlaku, mesti kita hidup di atas ketaatan kepada Allah dan di atas agama yang dia redha. Mudah-mudahan tuan-tuan direzekikan. Saya dulu tugas lama di masjid ni, tengok sebahagian jamaah masih istiqamah. Ada muka-muka yang kekal dan sebahagiannya dah matilah. Tapi saya tengok sebahagiannya istiqamah.
kapek bertukar apa, lantai bertukar kapek, apa, cat bertukar warna, tetapi iman kita tetap istiqamah, salat 5 waktu di masjid, sunnah pegang sampai kita mati. Hadirin mukminin, malam ni saya nak kongsi sikit, masih dalam tajuk yang kita bincangkan, berkaitan dengan akidah, iman, tauhid. Cuma saya, oleh kerana kita mari sebulan sekali ni, saya cuba nak relate tajuk ni dengan kehidupan dan peristiwa yang berlaku dalam kehidupan kita. Oleh kerana kelas kita ini mengkhususkan kepada tajuk akidah, tauhid, iman, dan dia dekat dengan peristiwa yang besar yang kita akan sambut dalam lebih kurang tak sampai seminggu sahaja lagi, iaitu ibadah haji. Maka saya cuba nak bawa bagaimana ibadah haji mengajar erti tauhid dan ittiba'us sunnah. Kerana asas kepada iman itu apa dia? Syahadatain. 2 kalimah syahadah itu apa dia? Yang pertama, tauhid. Mengesahkan Allah daripada apa? La ma'bud. Terjemahan kepada syahadah itu, la ma'bud bihaqqin illallah. Itu kalimah tauhid yang tuan-tuan duk sebut la ilaha illallah tu. La ilaha illallah tu maksud dia apa? La ma'bud. Apa makna la ma'bud? La artinya tak ada, ma'bud disembah. Kita ni siapa dia? Kita ni abidun. Abid yang menyembah. Kalau yang menyembah dia panggil abid, fa'ilun, abidun. Kalau yang disembah, maf'ulun, ma'budun, yang disembah. Siapa dia yang disembah? Allah. Kita ni abid, ma'bud Allah. Yang disembah tu Allah. Sebab itu kita kata la ilaha illallah, maksud dia apa? La ma'bud, tidak ada yang disembah, bihaqqin, dengan benar. Sebab apa? Sebab ada juga yang disembah tapi dengan cara yang tak benar. Sebab itu dia punya definisi tu, dia punya takrif tu, dia kena lengkap. La ma'bud bihaqqin, tidak ada yang disembah dengan cara yang benar melainkan Allah. Itu makna kepada la ilaha illallah. Tuan-tuan, kalau kita perhati tengok, syahadatain, 2 kalimah syahadah, syahadatan atau syahadatain, 2 kalimah syahadah ni, dia tak berhenti takat la ilaha illallah. Dia ada kalimah yang kedua, pasal itu dia panggil syahadatain, 2 kalimah syahadah. Satu orang mungkin dia mentauhidkan Allah, tapi dia mungkin bermasalah pada bahagian yang kedua, pada syahadah yang kedua. Apa dia? Pertama, I bear witness. Kan? Tuan-tuan tengok, dia punya translation, I bear witness. Aku naik saksi, aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Itu bahagian yang pertama, itu syahadah yang pertama. Syahadah yang kedua apa dia? Nabi kita apa? Kalimah syahadah yang kedua, iaitu mengaku bahawa Nabi sebagai utusan Allah. Maksudnya untuk kita mentauhidkan Allah, untuk kita menyembah Allah, tidak boleh melalui jalan yang kedua, ketiga, melainkan jalan Nabi. Kerana kita telah menyaksikan bahawa Muhammad itu Rasulullah. Sebab itu orang yang tak mengikut jalan Nabi, yang tak menjadikan Nabi itu sebagai ikutan, yang tak menjadikan Nabi itu sebagai panduan, dia telah rosak syahadah yang kedua. Besar tu.
Sebab itu kita tak pernah, kadang-kadang pelik. Dia mengaku wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Muhammad itu sebagai hambanya dan rasulnya. Allah menghantar Muhammad. Muhammad itu rasul. Dia mengaku dalam syahadah. Tapi dalam pengamalan dia ada rasul lain. Sebab itu saya nak kaitkan dengan haji ini. Haji ini, cerita haji ini. Bagaimana haji itu mengajar yang pertama tauhid kepada Allah. Yang kedua, haji mengajar untuk ittiba', ikut Nabi. Sebab itu orang yang pergi haji, dia akan balik sebagai muwahhid. Apa dia tu muwahhid? Orang yang bertauhid, yang tak terlibat dengan syirik, dan orang yang cinta kepada sunnah. Sebab itu tuan-tuan, saya nak sebut secara mudah. Di atas muka bumi Allah Ta'ala ni, di atas muka bumi Allah Ta'ala ni, hanya ada 2 tempat saja Dajjal tak boleh masuk. Mana? Mekah dan Madinah. Dajjal akan pergi ke seluruh pelosok dunia. Dalam tempoh 40 hari itu dia bergerak sepantas angin. Tak ada tempat yang dia tak pijak dan dia masuk, melainkan Mekah dan Madinah. Dia nak masuk, ada malaikat jaga, dia tak boleh masuk. Sehingga akan dalam riwayat-riwayat menyebut Mekah dan Madinah akan digoncang. Untuk apa digoncang? Supaya orang-orang munafik keluar daripada Mekah dan Madinah. Dalam hadis Nabi kata akan balik iman yang Nabi bawa itu akan balik ke Madinah. Seperti mana ular balik ke sarang dia. Ular ni dia pergi tang mana pun, dia akan balik sarang dia. Saya sebut hal ini kerana nak bagi kita fikir. Tuhan letak Kaabah, Tuhan letak Masjidil Haram, Tuhan letak Masjid Nabawi di Madinah, Tuhan letak Masjidil Haram di Mekah, tempat kita pergi menunaikan haji. Takkanlah Tuhan nak biar orang sesat pergi jaga Mekah dengan Madinah. Takkanlah tu, fikirlah, kalau tak boleh fikir banyak pun, fikir sikit. Jangan tak guna langsung. Guna sikit otak tu. Takkanlah Tuhan nak biar Mekah dan Madinah dikuasai, dipegang, diuruskan oleh orang yang sesat. Ada sebahagian orang yang ekstrim, pergi ke Mekah, tak mau pergi salat subuh. Tak mau pergi salat subuh di mana? Di masjid. Tuan-tuan, kalau kita tak mau pergi mayang masjid kampung kita pun tak pelik. Ni Masjidil Haram. Takkan sesat Masjidil Haram? Puluhan ribu, ratusan ribu orang salat. Sebab itu kadang-kadang orang yang cakap ni, saya pesan diri saya yang cakap banyak ni, biar otak pergi dulu sebelum mulut. Tuan-tuan pegang selamat. Siapa yang otak dia pi dulu sebelum mulut dia pi, dia selamat. Tapi siapa yang mulut dia pi dulu, otak dia tak dampi lagi, dia jadi legupuk tu. Boleh dia kata tak boleh sembahyang belakang imam Masjidil Haram, sesat. Batal, tak sah sembahyang. Takkan Tuhan nak biar? Banyak lagi kalau kita nak jawab dari sudut hujah, itu saja. Hadirin mukminin, mudah-mudahan Tuhan rahmat kita. Baik. Di dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jalla cerita tentang Mekah ni, tentang Masjidil Haram. Sebab kita pergi haji ni, kita pergi haji dan kita buat korban ni, dia tak lari daripada siapa? Ni kita nak pergi haji sehari dua ni,
dan kita nak buat korban sehari dua ni, dia tak akan lari daripada watak yang paling besar, manusia yang bertanggungjawab. Dan Quran bila sebut tentang korban, Quran sebut tentang haji, Quran tak akan lari dari sebut nama dia. Siapa dia? Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kita tak akan lari daripada cerita Nabi Ibrahim ni. Korban ada kaitan dengan Ibrahim alaihissalam. Kaabah itu juga dibina oleh Ibrahim alaihissalam. Walaupun ada di kalangan pandangan-pandangan tertentu mengatakan dibuat oleh jin, dibuat oleh malaikat, dibuat oleh Adam. Tapi pendapat yang sebut tentang orang yang ataupun pihak yang buat Kaabah sebelum Nabi Ibrahim, tak ada dalil. Baik Adam pun tak ada dalil, malaikat pun tak ada dalil. Yang ada dalil, yang buat Kaabah first, yang bertanggungjawab menyusun, mengatur batu batanya, orang pertama yang buat Baitullah, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Itu ada dalam Quran. Quran kata wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'id minal baits. Quran sebut. Quran kata dan ingatlah ketika mana yarfa'u Ibrahim, ketika mana Ibrahim mengangkat qawa'id. Qawa'id ni dia punya foundation dia. Dia punya asas dia. Quran kata Ibrahim yang buat. Sebab itu bila kita pergi ke Kaabah, kita berhutang jasa dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sekali kita cerita, tapi saya nak sebutnya, Allah telah suruh Ibrahim alaihissalam buat Kaabah. Saya nak petik ayat daripada suratul Baqarah, yang mana Allah Azza wa Jal berfirman pada ayat 123. Wa idh ja'alna al-baita mathabatan lin-nas. Quran sebut apa? Wa idh ja'alna al-bait. Dan kami, ingatlah ketika mana, dan ingatlah ketika, wa idh ja'alna, dan ingatlah ketika mana kami menjadikan al-bait. Al-bait ni, kalau al-bait ni dia maksudnya Kaabah, Masjidil Haram. Al-bait, pasal dia ada alif lam tu kan, the house, the home. Jadi al-bait tu artinya merujuk kepada Masjidil Haram. Quran kata dan ingatlah ketika mana kami menjadikan al-bait, rumah itu, mathabatan. Apa dia mathabatan? Tempat manusia berhimpun, tempat manusia berkumpul. Mathabatan, kalau tengok dalam Ibn Kathir, At-Tabari, Al-Baghawi, As-Sa'di, tafsir-tafsir yang muktabar ni, artinya manusia dia pi, dia balik, dia pi pula. Mathabatan linnas. Pasal tu orang pi Mekah, dia akan pi pula. Walaupun tuan-tuan tahu tak, polisi tabung haji yang terbaru ni, siapa-siapa yang second time yang dah pi, nak pi pula, kena bayar 37,000 atau 38,000. Betul. Tapi orang pi. Ada satu jemaah, dia nak pergi, ingat dia pergi dah, dia pergi jumpa saya. Dia kali yang kedua ke ketiga. Kali yang pertama kau macam mana tau, dia kena bayar 60,000. Adalah PK 60,000. Saya kata yang paling mahal 250,000. Ada orang bi? Tak dan hak 60, 250 lu habis. PK ni harga pi lah puluh ribu lagu mana pun, orang pi. Sebab tuan-tuan, Allah kata mathabatan. Dia akan jadi satu tempat yang manusia berkumpul. Allah jadikan. Pergi balik mai pi, balik mai pi.
Kata Al-Imam Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah. Dia kata, Ibn Kathir sebut, ja'alahu mahallan tashtaqu ilaih al-arwah. Pasal itu tuan-tuan jangan pelik. Tak ada balik lagi. Ish, dia kata, saya ingat nak mai pula ustaz. Kalau ada habaq tak ada balik lagi. Dia nak teringat nak pergi dah. Tapi kalau siapa yang balik tak mau pergi dah tu, masalah pada iman dia. Mampu tak mampu tu soal lain. Soal nak pergi tu, soal teringin nak pergi tu, habaq pergilah. Habaq pergilah. Pasal tu saya jumpa satu orang, dia habaq mak dia 70 duduk atas kerusi roda pun nak pergi. Kita pula fikir kata tak payah duk pergi. Dia nak pergi. Dia kata apa? Kalau mati sana pun tak apa. Nak pergi. Dengan Mekah ni tak boleh. Sebab itu Ibn Kathir kata, ja'alahu mahallan tashtaqu ilaih al-arwah. Allah menjadikan Masjidil Haram, Kaabah itu satu tempat yang manusia rindu, tashtaq. Allah jadikan hati-hati manusia ni senantiasa teringat, rindu. Dia nak pergi. Sehingga orang yang tengok Kaabah, orang yang tengok live kan, boleh tengok live, dia ada satu perasaan. Budak-budak kecil pun dia teringin nak pergi. Dia seronok. Kerana Tuhan menjadikan hati dia nak pergi. Sedangkan tak ada apa. Kemudian kata Ibn Kathir, wala taqdi minhu wataran walau taraddat ilaihi kull am istijabatan min Allah Ta'ala li du'ai khalilihi Ibrahim alaihi salam. Dan manusia ni, tengok ni, Ibn Kathir kata, dan manusia tidak akan pernah puas meskipun mereka pergi setiap tahun. Ibn Kathir kata, walau taraddadat ilaihi kulla amin, walaupun dia pi tiap-tiap tahun, dia akan teringin juga nak pi. Dia akan tetap nak pi. Perasaan untuk pi tu ada. Sebab apa? Kata Ibn Kathir, ini semua adalah kerana istijabah, kerana Tuhan telah menerima doa kekasih dia, khalilihi Ibrahim alaih. Ibrahim doa supaya hati kita jadi cinta, jadi cenderung kepada Kaabah, Mekah. Ibrahim baca apa? Ibrahim kata, faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Ni doa Nabi Ibrahim. Faj'al af'idatan, maka jadikanlah af'idah, fuad, hati-hati manusia, tahwi ilaihim, menjadi cenderung hawa, menjadi seronok, menjadi teringin, teringat nak pi. Allah terima doa ni dan Allah kata tiap-tiap manusia akan pergi berulang kali dan dia takkan rasa jemu. Ini berkat doa Ibrahim. Nampak? Sebab itu kita kadang-kadang tertanya, apa siapa orang duk pi tiap-tiap kali, orang duk ulang pi, orang rajin pi, orang kerak nak pi. Sebab doa Ibrahim minta Allah jadikan hati manusia yang beriman, dia nak pergi Mekah. Nampak? Pasal itu tuan-tuan, walaupun kita berpuluh kali pi, tapi setiap kali kita sampai, perasaan kita senantiasa ada satu rasa baru, bercampur baur. Ini pasal itu kita, bila kita pi tu, kita kena faham, ini ialah perintah Allah. Baik. Apa yang saya nak sebut pada tuan-tuan? Apabila kita pergi Mekah, pertama memang Allah jadikan mathabatan linnas, amnan, aman. Pasal itu kalau kita pergi Mekah, kita rasa aman tak? Tenang, aman, rasa selamat, rasa selamat. Adalah curi-curi itu biasalah, masjid kita pun orang curi. Kan? Tapi kita rasa selamat.
Cuma saya nak habaq orang perempuan ni, yang pertama, bawa beg tu saya tahulah macam-macam duk ada dalam beg tu. Cuma kalau kawang ambil, tuan-tuan tariklah balik walaupun tengah semayang. Kan? Tengah semayang dia nak ambil, tarik balik. Bila dia tengok tuan-tuan tengah semayang, tarik balik, dia tuang lari lah. Ini kita duduk semayang, duduk tengok dia. Tinggal dia tak, bye-bye. Ada pergerakan-pergerakan yang dibenarkan. Kan? Pergerakan-pergerakan yang dibenarkan. Cuma masalah orang kita ni, dia tak didedahkan dengan fiqh yang luas. Kan? Macam saya bawa anak kecil. Kalau bini saya dukung, jadi berita depan muka surat. Sedangkan Nabi dukung Umamah binti Abil As. Dukung anak. Bila Nabi nak rokok, letak. Bila nak bangkit, angkat balik, dukung. Di negara Arab, dukung budak ketika salat ni benda biasa. Hatta kadang-kadang dia letak anak dia merangkak pergi, dia berjalan pergi ambil, tarik mai dalam salat. Cuma orang Malaysia ni oleh kerana dia fik robokok. Dia duk tok gitu. Kan? Fiqh ni kita kena luas. Fiqh ni dia luas. Kan? Akidah kita strict. Kan? Kalau saya nampak dia suar tangan tu, sepak lagi. Dan sembahyang tu, sepak dia terkejut, dia lari pergi. Dan sembahyang. Dia kata sakan ni bawah ni. Aku nak ambil dalam sembahyang, dia sepak tangan aku. Jangan main-main. Cuma jangan ligan pi lah pula kan. Yang tu melampau. Sekali dia lagi, oi, mai balik dia beg aku, mai balik beg aku. Yang tu batal. Hatta dalam hadis Nabi balik, Aisyah buka pintu. Nabi ke Aisyah, balik mai, buka pintu. Sedangkan dia salat menghadap kiblat. Kita tahu suami kita nak balik tak bawa kunci. Kita salat dekat pintu menghadap kiblat. Elok suami kita nak balik, dia ketuk. Kita salat, kita buka pintu. Buka pintu. Bagi dia masuk. Lepas tu kita sambung salat. Jangan pergi salat dalam bilik. Pergi salat dalam bilik, duduk berjalan. Kiam. Buka pintu. Lepas tu dah habis buka pintu, tutup, berjalan pula pergi sambung sembahyang. Tak boleh lah. Fiqh luas. Mengaji fiqh ni bagi luas. Mana-mana orang ngajak fiqh yang sempit, yang jumud, tinggalkan. Nabi ajak fiqh mudah. Tak ada bagi penin pala payah. Duk idak nak batal kan? Hadirin mukminin. So kita sambung. Apa yang saya nak sebut? Apabila kita pergi Mekah, kita akan buat haji. Buat haji ni dia panggil manasik haji. Manasik ni artinya kaifiat, tata cara haji. Macam mana kita nak buat haji? Menariknya, apa yang saya nak sebut pada tuan-tuan ialah hadis Nabi SAW berkaitan dengan manasik haji. Kan? Baik. Okey, kita tengok sikit hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Jabir bin Abdullah. Pertama saya nak sebut pada tuan-tuan, kita mengaji haji ni, belajar haji ni, jangan rasa payah, jangan rasa takut dan jangan tepu. Jangan kita rasa benda tu berat. Betul lah tuan-tuan pi 47 hari, tapi haji berapa hari? Haji 6 hari ya. Dulu saya bawa satu orang first time dia pergi umrah. Umrah berapa lama? Dulu 2 minggu. 2 minggu. Ramai orang nak pergi umrah ni, dia takut bila nak kursus. Saya kata kursus umrah ni tak payah. Duduk atas kapal terbang tu kita cerita. Kita kursus pun dia tak ingat nanti. Tak payah, bukan payah. Sampai pusing 7 kali, pergi sa'i 7 kali, kerat rambut, 3 benda ya. Sampai di Mekah, pusing niat tawaf 7 kali, habis pusing 7 kali, pi lari sa'i 7 kali, habis lari sa'i 7 kali, kerat rambut, habis. Takkan 3 benda tu nak mengaji sampai 3 tahun? Beli buku macam nak masuk
A level tu dia buku. Buku apa ni? Panduan menunaikan umrah. Dia jadi kalut, mengajak jadi pelik, mengajak jadi berat. Sebahagian orang puluh tahun pergi kursus haji. Tapi bila mai kita kata tamatuk apa? Tamatuk apa dia haji tamatuk? Macam mana nak niat tamatuk? Apa dia tu haji tamatuk? Pun tak tahu. Dia tak apa aku ikut hang. Itu yang ada sa'i 14 kali tu. Ada sa'i 14 kali. Dia tak apa tak nak lebih bagus. Cuba mayang luhur lebih 8 rakaat. Boleh? Apa payah? Haji 6 hari ya. Kan? Apa yang payah haji ya? 6 hari, 47 hari itu package. Kan? Baik, hadirin mukminin. Sambung. Ini dia, pasal tu saya kadang-kadang mengajak ikut buku ni payah. Di antara pantang larang di dalam ihram adalah tidak boleh gunting rambut, tak boleh cabut bulu, tak boleh kerak kuku, tak boleh pakai wangi-wangian. Tak apa, yang tu memang kena habang. Hujung tu hang tak payah duk habang ah. Tak boleh menikahkan, tak boleh dinikahkan, tak boleh bertunang, tak boleh diwalikan, tak boleh mewalikan. Celah mana dia nak pergi menikah? Itu saya kata pekah buku, pekah bendui. Pergi habang kat kawan tu. Sedangkan kawan tu nak pergi nikah celah mana? Dia tak boleh pergi menikah. Dia kata nak menikah apa? Nak minum air pun tak ada. Ajak zakat. Ngaji bab zakat. Ajak fikah zakat. Adalah hendaklah zakat unta itu. Zakat. Dipilih ni siapa dia yang belah unta? Berapa orang yang belah unta? Ada siapa belah unta dalam Masjid Rapuh ni? Hang tak payah duk ajaklah zakat. Unta-unta tak ada. Oh tak boleh. Silibus. Bukan dia nak tanya dalam periksa. Apa yang belah? Lembu. Habang zakat lembu. Habang zakat abau. Habang zakat kambing. Benda tu ada. Unta apa semua tu tak payah ada. Unta zakat dia banyak ni. Unta paling nak tengok pun 10 tahun sekali. Tu pun tabung unta. Sebab itu kadang-kadang bila mengajar ini dia bukan soal tunjuk pandai. Sebab tu saya selalu sebut mengajar bukan soal kita tunjuk kata kita pandai. Hebat dan terbaiknya seorang pengajar itu bukan dia tunjuk kata dia pandai, tapi bagaimana dia memandaikan orang yang mendengar. Itu matlamat mengajar. Kita nak bagi orang pandai, bukan kita aku tak fahamlah diajak haji. Payahlah haji. Tu dia lah hampa memang payah. Orang nampak dia hebat lah. Pasal apa? Dia ajak orang tak faham. Bukan dia hebat, dia tak reti. Macam orang ajak akidah kadang-kadang. Tuhan itu ada, lawan tak ada. Orang tak faham. Dia kata memang tak faham. Benda ni saya pun tak faham. Pasal tu dia tak bagi tanya. Kalau tanya banyak sikit dia tak ada jawab. Ini semua tuan-tuan. Pasal tu orang-orang yang terpelajar susah nak menerima agama ni kerana dipersembahkan dengan cara yang payah. Hadirin mukminin. Kita tengok Jabir bin Abdullah. Saya nak cerita Jabir ni pasal apa? Pasal dalam mengaji hadis kita tak boleh lari daripada hadis Jabir. Siapa yang mengaji hadis, hadis yang paling lengkap, hadis yang paling detail, hadis yang menjadi induk kepada haji, hadis Jabir. Jabir bin Abdullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini hadis yang paling induk, ibu hadis bab haji. Jabir, dia riwayat detail. Saya nak sebutnya yang dia sebutlah. Dia kata apa? Kita tak baca lah panjang haji tu kan kita nak pergi. Hatta tuan-tuan di kalangan para fuqaha, dia kata menuntut ilmu ni wajib. Menuntut ilmu ni wajib. Di kalangan fuqaha, dia kata menuntut ilmu ni wajib. Pasal Nabi kata talabul ilm fariidah, wajib. Tapi bukan semua benda wajib. Satu orang yang tak pergi haji, tidak wajib ke atasnya menuntut ilmu haji. Satu orang yang tak ada duit nak bayar zakat, yang tak ada harta nak bayar zakat, tak wajib dia mengaji tajuk zakat. Sesuatu ilmu tu jadi wajib bila apa? Bila kita kena buat.
Semayang memanglah saya tak wajib lah mengaji bab semayang. Sebab saya tak wajib semayang. Berbulu atas bawah tak wajib. Yang tu wajib lah. Pasal tu kadang-kadang tuan-tuan, kita nak meletak prioriti pengajian ni, kita kena letak juga. Tuan-tuan yang memang ni akaun tabung haji pun tak ada. Bukan kata duit cukup, akaun pun tak ada, daftar pun tak. Tak biar pergi mengaji haji, pergi mengaji semayang lah. Saya syok lah pergi mengaji bab faraid. Saya syok lah bab-bab bahagi rata 1/6, 1/8, 2/3. Hang pun asnah nak faraid apa? Faraid macam tokai kilang berah pula. Dibuk tak apalah. Dibuk pergi mengaji faraid tak apalah. Nak faraid punya banyak kata dia. Yang kita nak faraid. Ngaji dulu. Pasal saya bukan tak boleh, tapi kena ada prioriti. Pengajian akidah, pengajian salat, pengajian tilawatul Quran, tajwid. Ini tajwid di Tampukang. Dia nak kira taranum. Dia kata masjid ni ada taranum. Hang baca Fatihah ra dengan lam pun tertukar. Hang nak taranum apa? Dia syok dia naik semangat dengar tilawah bayati sobak kan. Apa betul? Itu sebab tu kita umur tak panjang, nak mengaji semua tak dan. Ambil yang mana yang memang kena atas kita untuk buat. Hadirin mukminin. Baik, kita sambung. Kata Jabir bin Abdullah, Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yarmi ala rahilatihi yawman nahar. Wa yaqul, kata Jabir, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di atas unta dia, rahilah. Sebab itu ada orang tanya, dia kata apa dalil kita tawaf naik skuter? Para ulama mengambil dalil, kata kita tawaf naik atas skuter tu, tuan-tuan naik atas skuter tu kan, pusing tu, di atas dalil Nabi tawaf di atas unta. Itu dalil dia. Dalil dia. Pasal tu ulama ni dia cerdik. Dia melihat kepada apa? Jenis, iaitu kenderaan. Tawaf di atas kenderaan. Dia bukan bendui tengok unta. Jenuh nak tambah unta dalam Masjidil Haram kan? Skuter. Sebab itu Nabi tak ajak doa naik unta. Nabi ajak doa naik kenderaan. Cuba tengok, doa naik kenderaan, bukan doa naik unta. Dan dia sebut subhanalladzi sakhkhara lana, yang menggerakkan kenderaan ini, bukan menggerakkan unta ini, kerana Nabi tahu benda itu akan berubah dunia, urusan dunia. Baik hadirin mukminin. Dia kata, ra'aitu, aku melihat Nabi melontar jamrah. Kan kita pada hari ke-10 tu kita lontar jamrah Aqabah daripada atas unta dia. Yaumun Nahar ni, hari yang ke-10 ni, hari yang paling besar di dalam Islam. Yaumun Nahar, Haji Akbar. Tahun ni wukuf hari apa? Hari Khamis Kalau Malaysia lah hari Khamis. Sembilan bulan hari Khamis. Kita raya hari Jumaat kan? Jumaat raya? Hari Khamis raya? Wukuf hari Rabu lah. Okey. So kita tak payah duk berkelahi dah sembahyang raya dengan sembahyang Jumaat, selesai dah satu bab, dan kita tak payah berkelahi dah bab Haji Akbar pasal wukuf hari Rabu. Sengap semua. Kan? Litakhudhu manasikakum. Nabi tu sambil dia duduk melontak, dia duduk atas kenderaan tu, dia kata apa? Litakhudhu manasikakum. Hendaklah kamu semua, Nabi kata kat semua sahabat yang ada tu, ratusan ribu. Nabi kata hendaklah kamu semua mengambil daripada aku manasikakum, cara buat haji. Ini juga yang didoa oleh Ibrahim. Ibrahim doa benda yang sama. Setelah dia buat Kaabah, dia kata apa? Rabbana waja'alna muslimaini laka. Lepas tu dia minta apa? Wa arina manasikana. Tu dalam ayat yang kita baca tadi ni. Suratul Baqarah 127 ke 127 tak silap saya. Al-Baqarah 127, wa arina manasikana. Setelah dia buat Kaabah, tengok Ibrahim. Dia punya view dia, pandangan dia. Nabi Allah Ibrahim bila dia buat Kaabah, dia tak tahu nak buat macam mana. Pasal tu kalau kita tengok haji ni pelik. Tak duk pusing, lari, habis pusing pi lari, habis lari pi lontak, tenggalur. Semua tu nampak tak masuk akal. Tapi kita faham atas satu asas apa dia?
sami'na wa ata'na, asal kepada ibadat, Tuhan suruh buat. Baik. Ibrahim kata, wa arina manasikana, tunjukkan kepada kami macam mana nak buat haji. Tengok, Nabi kata ambil daripada aku. Nabi tak kata apa pandai-pandai buat, apa pandai-pandai fikir kan. Malaysia buat cara Malaysia, Mekah buat cara Mekah, tak. Wa litakhudhu manasikakum. Ini tuan-tuan kena faham, litakhudhu manasikakum ialah manifestasi apa dia? Syahadah yang kedua, Muhammad Rasulullah. Sebab apa kita ambil manasik daripada Nabi? Pasal kita mengucap Muhammad itu Rasulullah, maka kena ambil haji daripada dia. Nampak hadirin mukminin? Baik, kita sambung. Kerana kata Nabi, fa inni la adri la'alli la ahujj ba'da hajjati hadhi. Kerana aku tak tahu aku sempat tak sempat lagi untuk buat haji selepas ini. Haji Nabi sekali ya seumur hidup. Saya nak tutup ada 2 minit. Saya nak tutup dengan ulasan An-Nawawi rahimahullah. Nawawi ulas hadis ni. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Muslim. An-Nawawi dia ni ada jasa besar. Dia pertama dia syarahkan Sahih Muslim. Kitab dia nama Al-Minhaj, dia syarahkan hadis-hadis dalam Sahih Muslim tu, dia syarah, dia hurai, dia bagi interpretation, huraian, tafsiran, ulasan semua. Itu jasa An-Nawawi rahimahullah. Dia sebut, dia kata apa? Dia kata wa hadzal hadis. Hadis mana? Hadis yang Nabi kata Jabir tadilah, ambil cara nak buat haji daripada aku. Kata An-Nawawi, wa hadzal haditsu aslun 'azimun fi manasikil hajj. Cantik Nawawi kata. Hadis ini ialah hadis yang aslun 'azim, yang menjadi usul yang besar di dalam mengajar tata cara haji. Wa huwa nahwu qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Nawawi sambung tuan-tuan. Nawawi kata apa? Yang Nabi sebut nak belajar cara haji daripada aku, Nawawi kata samalah macam Nabi sebut sallu kama raaitumuni usalli. Nawawi kata macam mana Nabi suruh belajar haji daripada dia, macam itulah dia suruh belajar semayang daripada dia. Tengok, itu An-Nawawi sebut. Dia kata aslun azim. Hadis ni besar pasal apa? Iqtida, ikut. Sebab itu hadirin mukminin, saya nak ambil satu contoh yang selalu kita buat. Nampak? Ketika mana Umar melihat Hajarul Aswad. Hajarul Aswad. Dia cerita dia panjang tuan-tuan. Kaabah ni dia dibuat oleh Nabi Ibrahim. Lepas tu dia reban. Dia ada 4 zaman. Sekurang-kurangnya dia ada 4 fasa. First, zaman Nabi Ibrahim. Lepas tu zaman ketika Nabi umur 35 tahun. Lepas tu zaman Abdullah ibn Zubair. Last, Hajjaj Yusuf Al-Thaqafi. Dia ada 4 fasa. Zaman Ibrahim alaihissalam, zaman Nabi masa tu tak jadi Rasul lagi, umur 35 tahun, yang reban dia buat balik tu dibuat oleh Mughirah bin Syu'bah kan. Lepas tu zaman Abdullah ibn Zubair, Gubernur Mekah, kemudian diakhiri dengan zaman Hajjaj. Saya nak ceritanya apa? Dalam pendek lah kita nak azan, dalam pembinaan Kaabah tu, asal rukun yang ada tu, asal Kaabah ni dia D capital D. Dia macam tu. Dia ada 2 tiang ya. Dia ada rukun Yamani dengan rukun Hajarul Aswad. Lepas tu dia bentuk lengkong. Dia bukan bentuk empat segi macam tu. So asalnya rukun Yamani dengan rukun Hajarul Aswad. Pasal tu kita sapu rukun Yamani dan kita cium Hajarul Aswad. Ibnu Abbas kata pasal itu yang dilakukan oleh Nabi, dan kita tak sapu Iraqi, kita tak sapu rukun Iraqi, kita tak sapu rukun Syami, tiang-tiang lain kita tak sapu pasal disapu oleh Nabi. Bukan soal sapu, bukan soal cium. Soal apa? Soal ittiba' tadi. Syahadah yang kedua ni. Sebab itu mengikut Nabi ni dia bukan soal furu', dia bukan soal cabang, dia soal usul. Usul apa? Usul dia Muhammad Rasulullah pada syahadah yang kedua. Ini besar.
Maka sebab itu saya kaitkan dengan tajuk kita akidah ni. Maka mudah-mudahan tuan-tuan mendapat manfaat dan saya juga mendapat manfaat. Aqulu ma sami'tum astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.